teguran, ya, teguran ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran ataupun adab kita terhadap Al-Quran tersebut. Hendaklah dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi pun beri kepada kita dalil apa dia. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya, mufassirin dia mengatakan, ya, rahmat tu apa dia? Rahmat tu bila orang membacakan Al-Quran kepada diri kita, kita dengar dapat pahala. Kita diam, kita dengar dengan teliti, apa yang kita dengar itu mendatangkan rahmat Allah, yakni pahala Allah mengalir kepada diri kita. Hatta bukan kita yang membaca sekalipun, tetapi kita cuma mendengar sahaja. Ya. Dan itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaklah mengikuti saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud berkenaan dengan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah ibnu Umar annahu kana idza qara'a al-Quran la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ah. Artinya, apabila beliau membaca Al-Quran, beliau tidak berkata-kata sehingga ayat yang dia ingini selesai dibacanya. Satu lagi adab, ya, untuk kita saat kita membaca Al-Quran, ya, tatkala, ya, orang menerpa ataupun menegur kepada kita, ya, maka jawapan itu hendaklah diberikan setelah kita menyelesaikan ayat tersebut. Maknanya kita sedang membaca satu ayat, tengah-tengah kita membaca ayat tersebut, orang menerpa kepada kita, maka jangan kita terus jawab. Apa yang perlu kita laksanakan adalah menghabiskan saki-baki ayat tersebut, kemudian barulah berhenti dan memberi jawapan di atas setiap teguran tersebut. Itu kaedah yang betul. Itu kaedah yang betul. Sebab itulah kalau kita ingat, kita pernah membincangkan sebelum ini, ya, ada pun, ya, tidak ada keperluan, ya, untuk orang yang masuk ke dalam majlis orang yang membaca Al-Quran untuk memberi salam. Sebab apa? Sebab hukum orang jawab salam wajib. Ya, hukum orang jawab salam wajib, hukum beri sunat. Tapi tak kala dia memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, dia akan menimbulkan kesusahan ataupun kepayahan kepada orang yang sedang membaca ataupun gangguan. Ya, kerana apa? Kerana dalam keadaan tersebut, orang ni tadi wajib untuk membalas ataupun menjawab salam tersebut. Tapi kalau dia wajib jawab, tapi kaedahnya macam mana? Selesaikan ayat tersebut, kemudian barulah dia jawab salam. Ya. Dan Al-Bukhari turut meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, dan beliau berkata, la yatakallam hatta yafrugha min. Yakni artinya beliau Ibnu Umar tidak berkata-kata sehingga selesai akan bacaannya. Ya, dia tak bercakap selagilah dia tak menyempurnakan satu ayat tersebut. Maknanya tunggu sehingga habis kepada ayat tersebut, barulah dia akan menjawab kepada persoalan yang ditanyakan. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tafsir pada bab firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia berlaku, asbabul wurud hadis ni berlaku pada kejadian Ibnu Umar membaca ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, isteri-isteri kamu adalah kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Maksudnya saat dia baca ayat tersebut, ada sahabat yang ingin bertanyakan soalan, tetapi ya, soalan tersebut ditanyakan tanpa menunggu kepada Ibnu Umar dapat menyelesaikan ayat tersebut. Terus tanya. Mungkin tak sabar kan, terus keluar terpacul soalan daripada sahabat tersebut.
Maka dalam keadaan itu, apa yang berlaku, Ibnu Umar jawab, tetapi setelah dia menghabiskan ataupun menyempurnakan bacaan kepada ayat tersebut. Ya. Kan? Jadi kaedahnya macam mana? Kaedah yang paling sesuai yang kita dapat adalah, ya, saat kita ingin menegur ataupun kita ingin menerpa kepada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, maka tegurlah, ya, setelah dia menyempurnakan ayat tersebut. Boleh, ya, kalau kita tadarus, ya, kita membaca secara tadarus beramai-ramai, ya, perkataan yang dibenarkan, ya, yakni memberi teguran, itu merupakan perkataan yang dibenarkan. Adapun perkara-perkara yang melalaikan, itu adalah perkara yang tidak digalakkan berlaku dalam majlis pembacaan Al-Quran. Tapi kalau kita nak tegur, boleh. Kita nak tanya berkenaan soalan-soalan Al-Quran, boleh. Hukum tajwid, boleh. Ya, tak menjadi masalah untuk kita melontarkan pertanyaan berkaitan dengan Al-Quran, kerana itu sabit dengan ilmu-ilmu daripada cabang-cabang ilmu Al-Quran. Adapun yang lain-lainnya, kan, nak tanya lepas ni ada jamuan ke tak, itu tak payahlah, kan. Ya. Itu kita tunggu selesai dulu. Ya. Yang kedua, bermain-main dengan tangan atau selain itu kerana dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka usahlah dia bermain-main di hadapannya. Yang ini satu teguran, kan. Ini mungkin, ya, pada zaman Imam Nawawi, orang yang membaca Al-Quran, ya, mungkin dia bermain-main dengan tangan dia. Sambil dia baca, dia usik tangan dia, kan. Dia pegang tangan dia, ataupun, ya, ada kalam atau pena yang dia buat main, ya. Itu menjadi satu teguran. Kalau nak kiaskan dalam kehidupan kita sekarang, yang sering saya nampak masalah yang berlaku adalah, ya, pada golongan remaja yang membaca Al-Quran, tetapi pada masa yang sama turut bermain handphone. Ya, kalaulah main dengan tangan pun Imam Nawawi dah tegur, ni baca Quran sambil tengok Facebook. Macam mana? Kan? Bahkan itu lebih melalaikan daripada bermain dengan tangan sendiri. Poin yang Imam Nawawi letak adalah, main kita ni, usik-usik tangan kita ni, dia akan melalaikan pembacaan kita. Kalau baca Quran sambil tengok handphone, lebih lalai, tuan-tuan. Tambah-tambah pula scroll, keluar pula iklan yang melalaikan. Faham tak maksud saya? Ya, gambar perempuan seksi dan sebagainya. Sedangkan kita ni menghadap kalamullah Subhanahu wa taala yang sepatutnya dimuliakan. Itu bahaya. Ya, itu kita kena elakkan. Kan, kalau boleh jangan bawa handphone saat kita baca Quran. Letak jauh-jauh. Ataupun masuk dalam poket. Ya, dia vibrate tu tak payah ambil tahu. Itu yang sebaiknya. Ya. Itu yang sebaiknya. Biarlah bini kita telefon 10 kali pun, ya, biarlah. Kan. Yang penting, ya, kalau nak jawab, selesaikan dahulu pembacaan Al-Quran kita. Ini menjadi satu perkara yang ralah dalam keadaan masyarakat sekarang. Ya, kerana apa? Kerana teknologi itu bukanlah perkara yang tak bagus. Dia satu perkara yang bagus. Ya, tetapi perlu, ya, dikawal untuk mengelakkan kita ni lalai, ya, terhadap urusan-urusan agama kita. Kan, datang sekarang ni, datang pawagam, ya, dulu pawagam susah nak pergi, kena bayar tiket, kan. Ya, kena pergi shopping komplek, bayar tiket beratus. Sekarang ni pawagam di hadapan mata kita sendiri, yakni handphone, kan. Kalau pawagam macam ni tak apalah tengok ustaz, kan. Tapi pawagam-pawagam yang lain, dah tu, ya, baca Quran, tengok pula cerita-cerita yang melalaikan. Itu lebih bahaya dan dikhawatiri. Ya. Dan kemudian memandang kepada sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Ini sama jugalah kes dia macam pandang handphone ataupun pandang perkara-perkara lain yang boleh melalaikan perhatian seseorang daripada saat dia membaca Al-Quran. Ya, ada pula dibawa selain daripada Quran, tengah baca Quran, ada pula komik ke, majalah ke kat sebelah. Ya, ataupun ada perkara-perkara yang lain akan melalaikan dia. Itu dia kena elakkan sebaik-baiknya untuk dia beradab dengan Al-Quran. Ya. Kan. Kita tengok nanti. Imam Nawawi kata termasuklah satu perkara,
Ya, yang mana akan melalaikan manusia. Yang paling teruk daripada semua ini ialah memandang kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya, yang paling teruk, ya, kalau dia baca Quran tetapi dalam pada masa yang sama pandangan dia ini melihat kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat, yakni diharamkan daripada dia melihat. Ini yang kita khawatir bila ada handphone, ya, bila ada Facebook dekat tangan ni, dekat tangan. Sekarang ni budak muda ada Instagram pula, ya, kan. Lepas tu ada Insta famous pula kat dalam tu, ya, kan. Dan pelbagai lagi lah. Ya. Kalau tuan-tuan dia muda macam-macam aplikasi sekarang ni. Bigo lah, Google apa benda lah, macam-macam lah dia ada, kan. Jadi paling teruk kalau dia baca Quran dengan tengok pula perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan bercampur aduk juga dengan perkara yang halal. Dia tak boleh. Dia tidak boleh dicampur adukkan. Maka dia akan mendatangkan dosa kepada orang tersebut walaupun dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Ya. Bahkan Imam Nawawi kata apa? Seperti melihat al-amrad. Amrad ni tahu tak? Al-amrad ni, ya, satu orang lelaki yang telah mencapai usia remaja tapi muka dia bersih. Tak tumbuh janggut, tak tumbuh misai, ataupun ada kumis-kumis sedikit, ya, tetapi muka lelaki ni muka cantik kalah daripada muka kecantikan wajah perempuan ataupun wanita. Ya, al-amrad, kan. Dia remaja, kan. Remaja ke, atas daripada umur remaja ke, belia ke, tapi muka handsome sangat, cantik sangat, sehinggalah orang lelaki yang tengok pun boleh lalai. Dia tak boleh. Saat lalu ya al-amr, dia kena palingkan pandangan dia, tambah-tambah lagi kalau dia ni membaca Al-Quran. Ayo. Kerana melihat seorang amrad yang tampan tanpa sebarang hajat adalah haram. Dekat sisi agama kita, khususnya, ya, mazhab al-Imam Syafi'i, kita lihat amrad ni tanpa ada sebarang hajat, saja-saja nak tengok, hukum dia haram. Ya. Jumpa lelaki kacak, tak ada bulu, tak ada janggut, tak ada misai, muka putih kalah perempuan, ya, kan. Kita saja-saja tengok tanpa ada sebarang hajat. Bahkan disebutkan, dia kata kalau kita ada istidamatun nazar, merenung dengan renungan yang teliti. Kan, mana tengok perempuan tu tonong betul-betul dengan teliti. Ini kalau tengok amrad, bukan tengok perempuan, tengok lelaki yang wajahnya cantik. Sekarang ni ramai orang lelaki flawless, kan, flawless, jerawat tak ada, misai tak ada, janggut tak ada, kan, kulit licin nak lagi daripada wanita, kan. Haram kita ni semata-mata sengaja nak melihat orang yang macam ni, kan. Ya, haram hukum dia, kan. Ya, sama ada disertai dengan syahwat ataupun tidak. Sama ada kita tengok dia ni datang syahwat kepada diri kita ataupun tak datang syahwat, hukum dia tetap haram. Ya, tetap haram. Zaman kita memang ramai orang macam ni. Lelaki macam ni memang ramai, kan. Dia tidak semestinya kategori bapuk, tuan-tuan, kan. Ya, tak semestinya, kan. Kategori lelaki yang biasa pun ada. Orang kata maskulin, kan, maskulin, kan. Haram gitu. Melainkan dibenarkan jika ada sesuatu hajat. Sebagai contoh, kita ni ada bermuamalah, berjual beli dengan dia, ya, diharuskan. Hukum dia kembali kepada hukum asal, sebab kita bermuamalah harus untuk kita melihat kepada diri dia. Itu tak apa, kan. Sama ada disertai dengan syahwat atau tidak, aman daripada fitnah ataupun tidak. Dalam maksudnya aman daripada fitnah ni, dalam kalangan orang ramai ada pun tak boleh juga kita ni saja-saja nak melihat kepada al-amrad ini, dan al-amrad. Ya. Inilah pandangan yang sahih lagi dipilih di sisi ulama, kan. Ini pandangan yang sahih yang menjadi pandangan jumhur kepada ulama, kan. Apa contoh, ya, al-amrad yang ada dalam Al-Quran?
Kisah Al-Amrad yang berada dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ni wajahnya terlalu tampan, sehinggalah ya, ibu angkat dia yang melihat dia boleh tergoda, naik syahwat orang wanita tengok lelaki. Kan? Dalam Quran tak ada lagi kisah lelaki naik syahwat tengok wanita, tetapi wanita naik syahwat tengok lelaki ada. Jadi berhati-hatilah dengan golongan wanita. Kan? Sebab tu lelaki boleh kahwin dompet. Kan? Ni gurau lah. Kan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya, dia melihat ni tadi Al-Amrad, kekacakan, ketampanan Nabi Yusuf ni, sehinggalah timbul syahwat. Bahkan dalam Al-Quran menjelaskan bukan ibu angkat seorang saja, dipanggil rakan-rakan. Kan ketika itu, ya, ibu dia panggil rakan-rakannya datang untuk tengok ketampanan Nabi Yusuf. Yang lain pun sama juga, ya, tertawan dengan kekacakan. Ya. Dan kisah lain, kisah bagaimana ya kaum Sodom. Ya, bagaimana kisah kaum Sodom yang mana lelaki tertawan melihat kecantikan lelaki. Itu juga dinisbahkan dengan lelaki yang melihat kepada lelaki yang jenis Al-Amrad ni tadi. Kan? Tengok kan orang muka bersih, tak ada bulu. Saya rasa baiklah ada bulu ada janggut kan. Ya. Jadi tak masuklah dalam kategori Amrad dah. Lagipun kita ni dah remaja purba kan. Takut juga, kita takut kan nanti jadi masalah pula orang nak melihat. Ya. Dan dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada golongan mukmin agar menjaga pandangan mereka. Ya, menundukkan pandangan ni bukan sekadar kita melihat wanita cantik je. Lelaki cantik pun tak boleh rupa tengok. Kan? Lelaki cantik pun tak boleh. Ya. Takut datang syahwat yang berbeza. Itu bahaya. Sekarang ni dekat dunia sekarang ni itulah yang terjadi hakikatnya. Dekat negara kita pun ada, kan? Tapi dekat negara barat lebih banyak. Sebab apa? Sebab adanya golongan-golongan Al-Amrad ni. Ya. Kan? Sebab yang lain ialah Al-Amrad sama seperti hukum wanita, bahkan boleh jadi ada antara mereka ataupun kebanyakannya memiliki rupa paras yang lebih elok berbanding ramai wanita. Kan? Muka lelaki ni lebih licin. Kan? Balik rumah kita banding dengan bini kita, tengok muka siapa lebih licin, muka abang kau muka sayang, tengok abang licin tu kan. Ya. Terkadang muka lelaki lebih licin daripada muka wanita, lebih cantik. Ya. Amrad boleh termasuk antara salah satu sebab kepada tahmahan dan mudahnya terhumban kepada lembah kejahatan kerananya. Tengok muka orang ni cantik, dia mungkin boleh timbul fitnah. Tidak semudah yang didapati daripada wanita. Maknanya fitnah lelaki dengan lelaki ni lebih teruk tuan-tuan daripada fitnah lelaki dengan wanita. Kan? Kalau dia tak ada apa-apa hal, tak ada isu, tinggallah sebilik kawan-kawan, poi khusus sebilik kawan duduk berdua, kan? Tak ada isu khalwat pun. Tetapi dia jadi isu kalau orang ni duduk sebilik bersyahwat. Walaupun datang mak kuasa, lelaki dengan lelaki, tapi dia tak tahu. Kan? Fitnah di sebalik itu, orang ni bersyahwat dengan lelaki ni, itu bahaya. Kan? Ya, itu bahaya. Justru pengharamannya adalah lebih utama. Sebab itu dia perlu dielakkan lebih berbanding daripada hukum yang lain. Ucapan para salaf supaya menjauhi mereka terlalu banyak dan tidak terhitung, malah mereka menanamkan golongan Amrad sebagai anton, orang-orang yang berbau busuk, kerana keadaan mereka yang menyebabkannya perlu dijauhi daripada sisi syarak. Adapun memandang Amrad ketika urusan jual beli, ini yang saya sebutkan tadi, kerana ada hajat, ya, kerana urusan muamalah, ya, urusan serah dan terima, urusan rawatan, kan, jumpa Amrad pergi hospital, tengok doktor, mak ai jambulah doktor ni. Tetapi itulah doktor yang terpaksa merawat kita. Tu tak apa dibenarkan. Ya, dia kembali kepada hukum harus.
Tapi kalaulah datang syahwat dan sebagainya, perlulah ya kita ni memalingkan cepat-cepat pandangan. Pengajaran dan hal-hal lain yang mengandungi keperluan, ya, datang pula ustaz pun sama juga, ya, muka licin, flawless, kan, janggut pun tak ada, misai pun tak ada, putih gobu pula, ya, tak apa, dia nak menyampaikan ilmu, tu dibenarkan untuk melihat kepada diri dia, ya. Dan hal-hal lain yang mengandungi keperluan, hukumnya adalah harus kerana darurat, ya, kerana darurat dan ada keperluan, adanya maslahah, maka dibenarkan hukum dia. Tetapi orang yang memandang hanya perlu menghadkan pada kadar yang perlu sahaja. Tapi kalau orang kita ni bermuamalat dengan golongan-golongan yang dinamakan amrad ini, maka pandangan yang harus itu cukuplah pada keperluan sahaja. Ya. Tak perlulah berlaku yang saya katakan tadi, istidamatun nazar, perlulah kepada penelitian pula. Tengok atas bawah tubuh dia, tak perlu. Ya. Dan begitu juga dengan guru, harus baginya untuk memandang amrad pada kadar yang diperlukan sahaja. Kalau guru yang mengajar pun, ya, dia hanya perlu memandang pada kadar yang diperlukan sahaja. Itu dia. Haram memandang mereka dengan syahwat dalam setiap keadaan. Ni Imam Nawawi sebutkan pasal pandangan melalaikan ni, masuk cerita pandangan amrad ni panjang perbahasan dia. Ya. Pandangan yang datang dengan syahwat haram pada setiap keadaan. Kalau datang syahwat, dia jadi haram. Namun hukum ini bukan sekadar dikhususkan kepada amrad, tapi kita kena tahu pandangan yang datang dengan syahwat ini terhadap seorang lelaki ajnabi, terhadap orang yang lain adalah haram hukumnya. Ya, jika bukan saja berlaku kepada amrad, bahkan memandang selain daripada amrad, yakni wanita. Ya, tak kiralah wanita tersebut kecil, ya, belia, remaja ataupun berumur, tetap haram. Ya. Untuk memandang sesiapa sahaja dengan bersyahwat, sama ada kaum lelaki ataupun wanita. Wanita tersebut adalah mahramnya, ya, atau tidak, melainkan isteri ataupun hamba perempuan yang boleh digaulinya. Melainkan kalau dia melihat isterinya, itu tak apalah, kan. Itu memang dibenarkan di dalam agama. Melihat dengan syahwat kepada isteri dia memang dibenarkan. Sehingga kan ulama mazhab kami, yakni al-imam, yakni mazhab Syafi'i, berkata haram bagi seseorang memandang mahramnya seperti anak perempuan dan ibunya dengan syahwat. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, haram, ya, bila kita memandang ibu kita ataupun anak perempuan itu dengan pandangan syahwat. Itu tidak dibenarkan. Bagi orang yang menghadiri majlis pembacaan Al-Quran, jika mereka melihat salah satu daripada semua kemungkaran yang disebutkan tadi dan yang lain daripada itu, maka hendaklah dia menegahnya sedaya upaya. Kalau kita ni berada dalam majlis Al-Quran, ya, sama ada kita, ya, diri kita sendiri ataupun kita melihat orang lain, ya, berhadapan dengan perkara-perkara tersebut yang melalaikan, yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi sebentar tadi, maka wajib kita menegah daripada berlakunya perkara tersebut dengan sedaya upaya dengan tangan bagi yang mampu. Kalau orang ada kuasa, maka cegahlah perkara tersebut dengan tangannya, dan mampu melakukannya dengan lidah. Kalaulah dia tak mampu dengan tangan, maka tegurlah dengan ucapan agar perkara tersebut tidak berlaku. Dan jika dia tidak mampu juga, maka dia hendaklah mengingkarinya dengan hati. Wallahu a'lam. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Ya. Dan seterusnya, adab yang seterusnya adalah tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Tidak kira sama ada seseorang itu boleh menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik ataupun tidak. Ya. Di dalam ataupun di luar solat. Kalau dia nak baca Al-Quran,
dia nak dapatkan pahala membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan kalimah bahasa Arab. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka membacanya juga adalah dalam bahasa Arab. Ya, kan? Jika dia membaca Al-Quran di dalam solat dengan bahasa tersebut, maka solatnya tidak sah. Maka kalau dia baca Al-Quran dalam solat selain daripada bahasa Arab, ya, tidak sah solat dia di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i. Kan? Ya, dia baca dalam bahasa Melayu, tak sah solat dia. Kan? Ya, dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kesyukuran terhadap pencipta alam ini, ya, tak sah solat dia. Walaupun ya, dia punya terjemahan itu bertepatan dengan kalimah asal bahasa Arab, tak sah juga. Ya. Inilah pandangan mazhab kami. Kita kena ketahui bahawasanya bila Al-Imam Nawawi kata pandangan mazhab kami, Imam Nawawi dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Bila kata pandangan mazhab kami, inilah pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Ya. Malik, Imam Ahmad, ya, Daud dan Abu Bakar Ibnu Al-Munzir. Maknanya jumhur imam mazhab, yakni 3 mazhab, ya, Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali, ya, mazhab Imam Ahmad, maka berpandangan tidak sah solat jika dibaca, ya, bacaan-bacaan dalam solat tersebut selain daripada bahasa Arab. Selain daripada bahasa Arab, tak sah solat tersebut. Ya. Namun Abu Hanifah berkata ia adalah harus dan solatnya sah. Tapi kalau bagi mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, maka dia kata, ya, harus untuk membaca selain daripada bahasa Arab, solat dia sah. Tetapi yang kita nak ambil adalah pandangan daripada jumhur, kerana pandangan itu lebih rajih dan tepat. Jangan kita gunakan pendapat-pendapat yang terpencil semata-mata. Kan? Ia adalah harus bagi orang yang tidak menuturkan. Dia ada syarat juga. Kan? Imam Abu Hanifah dia kata harus, boleh. Tapi apa syarat dia? Ada syarat dia. Dia kata harus bagi orang yang tidak dapat menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik, dan tidak harus bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik. Ya, harus untuk orang yang tak boleh bercakap bahasa Arab. Adapun, ya, mazhab kita bagi orang-orang yang tidak boleh menuturkan bahasa Arab, kan, dia bukan tak boleh tuturkan bahasa Arab, ya, dia boleh belajar. Dan dalam mazhab kita, kalau bab solat, kita tengok kitab Fiqhul Manhaji, ya, untuk orang-orang muallaf, orang yang baru masuk, ya, kepada Islam, ya, dia kembali kepada agama Islam, kemudian dia, ya, dalam proses mempelajari tentang, ya, bacaan-bacaan, khususnya belajar membaca Al-Quran ataupun belajar bacaan-bacaan dalam solat, ya, kalau dia tidak dapat membaca suratul Fatihah ataupun surah-surah bacaan di dalam solat, maka dia perlulah menggantikan dengan tasbih. Adapun bacaan tasbih ini, sebab apa Imam Syafi'i suruh gantikan dengan tasbih? Sebab tasbih ini mudah dipelajari. Tasbih, tahmid ataupun takbir. Maksudnya dia tak pandai lagi membaca suratul Fatihah, dia tak hafal, sebutan dia masih tak betul, maka dia perlu gantikan, ya, rukun Fatihah ni tadi untuk orang yang baru belajar ni tadi, muallaf ni tadi, dengan tasbih, ya, yang sama sebagaimana tempoh pembacaannya itu sama sebagaimana orang yang membaca Fatihah. Dan dia jumpa guru dia lah. Kalau guru dia kata dia dengar daripada guru dia, guru ni yang membaca suratul Fatihah, kan, purata bacaan tersebut lebih kurang 1 minit, 2 minit, maka dia kena gantikan tasbih sebanyak itu juga. Sepanjang itu juga, setempoh dalam tempoh itu juga. Kan, dia tak pandai lagi membaca Fatihah, dia kena bertasbih. Yang subhanallah, 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 subhanallah. Tempoh yang sama dengan purata orang membaca, kebiasaan orang membaca suratul Fatihah. Ini untuk menggantikan rukun Fatihah. Ya. Adapun saat dia telah mempelajari dan mengetahui, ya, dan boleh membaca suratul Fatihah, maka dia kena ganti. Dia tak boleh baca tasbih dah. Dia kena baca suratul Fatihah, sebab itu merupakan rukun di dalam
solat. Ya. Kan. Sikit lagi, ya, membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati. Harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati dan tidak boleh membaca selain daripada 7 itu. Serta riwayat-riwayat yang syaz yang dinukilkan daripada 7 imam qiraat. Ya. Kita sekarang ni kan mungkin tuan-tuan tak perasan, tetapi ya, kita dalam waqi', dalam tempat kita Malaysia ni memang kita lazim membaca qiraat dengan qiraat, yakni qiraat Imam Hafs an Asim, ya, daripada perawi Hafs Tariq, daripada perawi Hafs yang mana imamnya, gurunya adalah Asim mengikut Tariq ataupun jalan Imam Syatibi. Ya, itu yang lazim kita baca. Yang lazim tuan-tuan belajar, itulah dia jalannya, itulah periwayatannya. Ya. Kan? Bukan kata kita baca ni baca kosong saja, tidak. Ada riwayat-riwayat yang kita baca. Tapi mungkin kita tak pernah diajar ataupun kita tidak belajar. Ya. Kan? Perkara ini akan dijelaskan dalam bab ke-7. Ni nanti dia akan bincangkan lagi dalam bab ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan qiraat yang syaz supaya bertaubat. Dia ada qiraat-qiraat yang mutawatir. Ya, yang mutawatir ni maksudnya disepakati oleh para ulama qurra, ya, ahlu qurra, kan. Dan juga ada qiraat-qiraat yang syaz yang tidak disepakati. Yang disepakati sahaja kita boleh baca dalam solat. Adapun yang tidak disepakati, ya, tidak boleh kita bacanya di dalam solat. Ya. Ulama mazhab kami dan selain mereka berkata, ulama mazhab Syafi'i berkata, jika seseorang membaca qiraat syaz dalam solat, batal solatnya jika dia mengetahui hukum tersebut. Kalau dia baca qiraat syazah dalam solat, dalam keadaan dia tahu qiraat ini bukanlah qiraat yang mutawatir, bukanlah disepakati oleh ulama-ulama qurra, ulama-ulama qurra, ulama-ulama ahlu Quran, maka ya batal solat dia kalau dia nak baca juga. Dan ya, dan solat tadi dikatakan solatnya ini tidak sah. Jika dia tidak tahu, solatnya tidak batal serta bacaannya itu tidak dikira. Kalau dia tak tahu, solat dia tak batal. Tapi kalau dia tahu, batal solat dia. Imam Abu Bakar bin Abdul Bar Al-Hafiz menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dan tidak boleh solat di belakang orang yang membacanya. Tak boleh, ya, kita ni jadi makmum terhadap orang-orang yang baca qiraat syaz, kan. Jarang. Kebiasaannya ahlu qurra ataupun para hafiz dekat tempat kita ni, dia telah belajar akan berkenaan dengan ilmu qiraat. Jadi memang bila mereka tahu akan berkenaan dengan ilmu tersebut, memang secara adabnya mereka takkan bawa dalam solat. Sebab apa? Sebab hukumnya akan membatalkan solat dan solat tersebut tidak sah. Ya, jarang berlaku. Tetapi kita khawatir ada yang membacanya, kan? Ada yang membacanya. Ulama berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal ini perlu diberitahu kepadanya. Datang satu orang, kita dengar dia baca qiraat syaz, dalam keadaan kita tanya, rupanya dia tak tahu, tak boleh. Kita kena bagi tahu. Ya, ini tidak boleh diamalkan. Ya, ini tidak boleh diamalkan. Jika dia mengulangi kembali atau tahu tentang hukum haramnya, maka dia akan dikenakan hukuman takzir yang berat sehingga dia berhenti melakukan. Dia boleh dikenakan hukuman takzir. Takzir ni terpulang kepada pemerintah, tetapi pemerintah perlu kenakan hukuman yang berat. Sama ada denda dia dengan denda yang begitu mahal, ataupun buatlah apa-apa sahaja sehingga dia tidak akan mengulangi perkara tersebut. Setiap orang yang mampu mencegah dan menghalangnya wajib untuk berbuat demikian. Setiap orang yang ada kekuatan untuk halang, kena halang. Sebab apa? Sebab qiraat syaz ini bukanlah qiraat yang mutawatir turun daripada malaikat Jibril dan diajarkan kepada Nabi. Ya, dia ada perbezaan. Qiraat mutawatir adalah kaedah-kaedah bacaan yang mana Nabi bertalaki dengan Jibril. Nabi bertalaki dengan Jibril, kan? Sebagai contoh, ya,
Imam Warsh akan membaca silah mim jamak pada kalimah alaihim dan dijamakkan menjadi alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mutawatir. Sebab apa? Sebab ada hadis dia. Sa'ad ibnu Umar mendengar orang lain membaca bacaan selain daripada Sa'ad. Umar Al-Khattab mendengar sahabat yang lain membaca selain daripada bacaan yang Nabi ajar kepada dia. Umar ni sifat dia garang. Dia dengar ada satu orang sahabat baca, aku baca dengan Nabi tak sama dengan dia ni baca. Ni mesti salah ni. Jadi dia tarik. Dia bawa sahabat tersebut berjumpa dengan Nabi. Maka Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia baca lain daripada aku. Nabi pun kata, wahai Umar, kau baca. Ya, Umar pun baca. Nabi kata, ya betul bacaan kau. Lepas tu sahabat dia pun baca. Nabi kata, ya betul bacaan dia. Ini juga Jibril ajarkan kepada aku. Maknanya itu mutawatir. Kaedah tersebut mutawatir turun daripada Jibril. Adapun kebiasaan kiraat-kiraat yang syaz ini adalah kiraat yang mana daripada segi lurah bahasa Arabnya tidak menyalahi kaedah bahasa Arab, tetapi dibuat ataupun diolah oleh imam-imam kiraat itu sendiri. Maknanya dia bukanlah wahyu yang dibawa oleh Jibril, tetapi ya kerana dia bertepatan dengan kaedah, maka ulama tersebut dia buat. Dia buat untuk tujuan pembelajaran dia tak ada menjadi masalah. Tetapi ya untuk orang-orang yang tidak faham, dia faham hukum hakam agama, dia tak bawa di dalam solat. Ulama ni dia hanya buat untuk sekadar ilmu dia dan juga pembelajaran dia. Tetapi orang-orang yang tidak faham mula bawa dalam ibadah. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Walaupun masih lagi bertepatan dengan bahasa Arab. Sebab tu penting. Sebab apa? Sebab nak membezakan bahawasanya Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti ikut dia punya aturan dia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, penurunan wahyu tersebut melalui Jibril kepada Nabi mesti diikuti. Ya, mesti diikuti. Kan? Kalau betul pada kaedah bahasa pun tapi Jibril tak bawa wahyu tersebut, tak turunkan, tak boleh diamalkan. Dan tidak dikira dia sebagai Al-Quran lah. Kan? Sebab bacaan tersebut ya berbeza daripada apa yang diwahyukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Itu dia. Ya, itu dia. Kan ada kalimah-kalimah yang syaz yang tidak menyalahi kaedah bahasa Arab. Ada juga yang menyalahi kaedah bahasa Arab. Kan? Ya, itu dia. Jadi sekadar itu sahajalah ya apa yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga menjadi manfaat untuk diri kita insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Ya, ma'asabaka min hasanati fa min Allah, ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.